சங்கராய சக்திவேல் குண்டா தக்கு யாக்குசார்னு யமனுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும். Berlatar pada tahun 1994, cerita diawali dengan memperlihatkan keluarga penjual koran bernama Amaran si kakak dan si adik yang bernama Chandra, di mana saat ini mereka sedang menjual beberapa lembar koran ke salah satu rusun yang ada di Delhi. Paper. Dan kisah akan berfokus pada seorang ketua gangster bernama Ranga Raya Saktivel atau kita panggil saja Sakti. Saat ini ia bersama saudaranya bernama Manikam, salah satu musuh bebuyutannya sekaligus politikus bernama Sadanan, sedang membicarakan terkait perdamaian antara kedua geng mereka. Setelah menyetujui perdamaian itu, salah satu anak buahnya bernama Patros sedikit ragu dengan Sadanan karena sebelumnya telah menipu mereka. Dan benar saja, kecurangan Patros terhadap Sadanan terbukti ketika Sakti melihat ada segerombolan polisi mengepung mereka sehingga di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Sakti melihat Amaran sedang meratapi kematian sang ayah yang sebelumnya tak sengaja ditembak oleh Manikam, sehingga ia langsung berinisiatif membawa Amaran pergi dari sana agar dapat menjauhkannya dari bahaya. Dan sesampainya di rumah, Sakti langsung mengobati luka yang Amaran dapatkan. Tapi di sana ia mendengar kisah pilu dari Amaran yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi setelah sang ayah meninggal dan si adik yang hilang saat peristiwa barusan. paper போட்டுட்டு கூட்டத்துல காணோம் அலறல் கேட்டுச்சு. Beberapa hari berselang saat ayah Amaran akan dikremasi, Sakti berjanji kepada Amaran akan mempertemukan kembali Amaran dan Chandra bagaimanapun caranya. Bahkan Sakti juga berjanji untuk tetap merawat Amaran sampai kapanpun karena Amaran telah menyelamatkan nyawanya. Chandra குட்டியை தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டோம். நீ என் உயிரை காப்பாத்துறவன், யமங்கிட்ட இருந்து என்ன மீட்டெடுத்தவன். 22 tahun berlalu, kita akan diperkenalkan dengan anak Manikam yang bernama Santi pergi ke salah satu kampus untuk bertemu dengan pacar yang merupakan keponakan Sadanan. Di mana hal itu sengaja Santi lakukan demi meminta tanggung jawab karena telah menghamilinya. Namun karena si pacar tak ingin tanggung jawab, membuat Santi putus asa dan langsung mengakhiri hidupnya saat itu juga. Dari insiden kematian Santi, membuat Sadanan menelpon tangan kanan Sakti yang bernama Siva Guru agar Sakti memaafkan tindakan keponakannya itu. Namun karena Sakti tak ingin memaafkannya begitu saja, Sadanan lantas berniat memasukkan si keponakan ke barak militer dan langsung menghubungi salah satu menteri demi melindungi keponakannya itu. Menteri Brijmon ko phone lagao. Tum phone lagao, phone. Tepat di tengah gurun pasir wilayah Jais Amer, mobil yang membawa keponakan Sadanan dihentikan oleh mobil tak dikenal yang mengaku orang suruhan Pak Menteri. Tanpa memastikan terlebih dahulu, keponakan Sadanan langsung menaiki mobil tersebut yang ketika salah satu anak buahnya menelpon Sadanan, ia mengaku jika sang menteri saat ini berada di sampingnya sehingga disinilah Amaran sekarang menjadi pemuda pemberani sekaligus tangan kanan Sakti, di mana saat ini Amaran sedang menjalankan perintah dari Sakti untuk membawa keponakan Sadanan ke suatu tempat dan
Amaran sendiri membawa keponakan Sadanan ke suatu tempat yang ada di kota New Delhi, di mana hal itu sengaja Amaran lakukan agar Sadanan melihat keponakannya tewas di hadapan Sadanan sendiri atas perintah dari Sakti yang ingin membalas dendam kematian Santi. Ah! Dari kematian keponakan Sadanan, membuat awak media berkumpul di kediaman Sakti yang akan dijebloskan ke penjara. Yang sebelum pergi ke penjara, Sakti memperingatkan sang istri yang bernama Jeva agar tak keluar dari rumah tanpa perlindungan dari anak buahnya, sekaligus memberi kepercayaan penuh kepada Amaran untuk mengurus semua bisnisnya dan mengumumkan hal tersebut kepada seluruh anggota geng yang saat ini sedang berkumpul di rumahnya. இனி எதுவா இருந்தாலும் அவனுக்கு அடுத்தான். Kabar mengenai Amaran yang dijadikan orang kepercayaan Sakti sempat membuat Patros sedikit kesal, apalagi ketika salah satu rekannya yang bernama Anburaj memprovokasinya, termasuk Manikam yang berasumsi jika Sakti menganggapnya orang bodoh. Namun meski begitu, Amaran menenangkan Manikam dengan mengatakan jika ia tak akan melakukan apapun tanpa persetujuan Manikam. எது செஞ்சாலும் உங்களை கூட வச்சுக்கிட்டு தான் செய்வேன்னு நீங்க தான் முன்னாடி நிப்பீங்க. தண்ணி அடிச்சா தாண்டா உண்மையெல்லாம் வெளில வருது. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan selingkuhan Sakti yang bernama Indrani. Ini parasnya, saat ini Indrani pergi ke penjara untuk menjenguk Sakti diantar oleh supir kepercayaan Sakti yang ketika Indrani bertemu dengan Sakti, ia sedikit mengingat kejadian beberapa tahun lalu ketika Sakti menyelamatkan hidupnya dari dunia malam, dan sejak saat itu Indrani mulai menyukai kepribadian Sakti. Bisnis Sakti sendiri berjalan lancar seiring Amaran yang mengambil alih tugas lapangan yang diminta Sakti, di mana Amaran berhasil menghancurkan semua geng musuh dan menguasai hampir seluruh gangster di India. Mengetahui jika Sadanan ingin masuk ke dunia politik, Amaran berniat untuk menjadi partner bisnis Sadanan karena ia mengetahui jika Sadanan sudah masuk ke dunia politik, Sadanan tak dapat menjalankan bisnis tersebut secara bebas meski Sadanan meminta 30% bagian dari keuntungan yang Amaran dapatkan. Terkait kesepakatan itu, Amaran sampaikan kepada Sakti meski Sakti sempat tak menyetujuinya karena merasa jika Sadanan akan mengkhianati mereka, sehingga Amaran lantas menjelaskan terkait alasannya membuat kesepakatan itu yang bertujuan untuk menguasai seluruh bisnis milik Sadanan. அவரோட டெரிட்டரி ஃப்ரீயா இருக்கும். அதை நம்மள பாத்துக்க சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இது புது டெரிட்டரி. சரி முடி. சதானந்தோட கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய கான்டாக்ட்ஸா மாறுவாங்க. Sempat terjadi perdebatan antara Manikam dengan Sakti, di mana Manikam yang tak menyetujui kesepakatan tersebut. Bahkan Manikam juga sempat menyalahkan Sakti terkait kematian Santi adalah ulah Sakti yang memaksa anaknya untuk kuliah. விட்டுருப்பா சாமி. ஸ்கூல முடிச்சதுமே கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஊருக்கு அனுப்பலான்னு சொன்னேன். நீதானே பொம்பளையெல்லாம் படிக்கணும், காலேஜுக்கு போகணும்னு சொன்னேன். Sepulangnya dari penjara, Amaran dihampiri oleh Jeva yang mengatakan terkait anaknya yang bersama Mangai tak bisa dihubungi, di mana Amaran diminta oleh Jeva untuk pergi ke rumah pacar Mangai yang merupakan anak Sivaguru demi mengetahui keberadaan Mangai saat ini. நாகாவோட தான் போனா. அவனை கேட்டா தெரியும். அவனுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? என்ன கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க. அவனை போய் கேளு. Setelah mengetahui keberadaan Mangai, Amaran langsung pergi ke klub malam untuk menjemput Mangai. Tapi di sana, Mangai tak ingin ikut pulang bersama Amaran karena merasa takut dengan Jeva, di mana Amaran sendiri mengetahui jika saat ini Mangai tengah hamil. Bahkan, ia diminta oleh Mangai untuk menikahkan mereka sebelum Sakti keluar dari penjara. எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்க. இவன் மேல நான் உயிரையே வச்சிருக்கேன். அப்பா வெளியே வரதுக்கு முன்ன கல்யாணம் கட்டி வச்சிருங்க. Singkat cerita, sekeluarnya Sakti dari penjara, ia sempat bercanda gurau kepada Amaran dan meminta Amaran agar menyetujui kesepakatan dengan Sadanan. Dan setelah itu, Sakti meminta Amaran agar tak memberitahu Jeva terkait dirinya yang sudah bebas karena ia akan lebih dulu pergi ke rumah Indrani untuk beberapa hari. நான் வெளியே வந்துட்டேன்னு ஜீவா கிட்ட 3 நாளைக்கு சொல்லாத. என்னடா முறைக்கிற ஐயோக்கு மேல போட. Setelah beberapa hari di rumah Indrani, Sakti yang berniat pulang mendengar informasi mengenai Jeva dan Mangai yang berniat pulang kampung, yang hal itu diketahui oleh Pak Supir ketika Sakti pergi ke rumah Indrani. 2 பேருமே காயல்பட்டினமே போயிட போறதா சொன்னாங்க. எப்பா
நீங்க இந்த வீட்டு கதவை சாத்துனீங்கல்ல அன்னைக்கு மறுநாள். Sesampainya di rumah, Sakti langsung menanyakan keberadaan Jeva dan Mangai kepada Amaran. Tapi di sana, Sakti tak diberitahu sedikit pun mengenai keberadaan istri dan anaknya. Dan malah ditanyai terkait posisi Siva Guru di kehidupannya. Yang hal itu membuat Sakti curiga dan langsung pergi ke rumah Siva Guru untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kedatangan Sakti ke sana sempat membuat Mangai sedikit ketakutan karena Sakti mengetahui hubungan antara dirinya dan anak Siva Guru yang ternyata Sakti merestui hubungan mereka berdua meskipun berbeda kasta dan ingin bertemu dengan Jeva untuk membahas pernikahannya akan segera dirayakan. Sakti sendiri sempat diacuhkan oleh Jeva yang memintanya untuk tetap tinggal dengan Indrani, yang hal itu tentu saja membuat Sakti sangat sedih dan mencoba membujuk Jeva. Bahkan ia berjanji akan meninggalkan Indrani dan tetap tinggal bersamanya. காணினல மாடு கண்ணுக்குட்டி நீயும் நானும் கல்யாணம் புதுசுல என்ன கூப்பிடுவே. Setelah berhasil membujuk Jeva, kini Sakti meminta restu kepada Siva Guru mengenai Mangai yang akan menjadi menantunya, di mana Sakti juga berniat mengundang seluruh warga tepat di hari pernikahan putri kesayangannya itu. நரசாபுரா ஏமண்டி சரின்னு சொல்லுப்பா தெலுங்குலயும் சரிதானே. Tepat di hari pernikahan Mangai, banyak sekali orang berdatangan termasuk Sadanan yang ditemani keponakannya dan Indrani yang juga pergi ke acara tersebut. Tapi di sana Anburaj memprovokasi Manikam terkait Santi yang tak bisa menggelar acara pernikahan karena sudah meninggal. நம்ம சாந்திக்கு இப்படி தான் நடத்திருக்கணும் கல்யாணம். Setelah pesta selesai, Sakti merasa jika semua orang seakan berubah meski masih tetap menghormatinya. Bahkan ia juga menganggap jika semua anak buahnya lebih patuh terhadap semua perintah dari Amaran. என்ன தாண்டி யாரும் வந்துட முடியாதுன்னு வச்சுக்க. அது எனக்கு தெரியும், அமரனுக்கும் தெரியும். Beberapa hari berselang, Sakti ditemani beberapa anak buahnya pergi ke suatu tempat untuk melihat proyek yang sebentar lagi akan mereka jalankan. Yang di sana, Sakti sempat menanyakan Amaran yang tak ikut bersama mereka. Namun ketika mereka sedang membicarakan bisnis yang besar, tiba-tiba மந்திரி பிரிட்ஜ் மோகன்ஜி உங்களை பார்த்து ya, rupanya mobil yang ditumpangi Sakti diserang oleh sekelompok tak dikenal, di mana Sakti mengambil alih kemudi setelah si supir sebelumnya terkena tembakan. Meskipun Sakti berhasil menghabisi kelompok tersebut, ia harus dilarikan ke rumah sakit setelah mendapat luka tembak yang cukup serius. Ternyata kejadian barusan merupakan ulah dari keponakan Sadanan yang bernama Deva, di mana hal itu ia lakukan semata-mata untuk membalas dendam kematian adiknya, dan kejadian itu pula diketahui oleh Sadanan yang memintanya agar meninggalkan kota ini. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang inspektur polisi bernama Kumar. Saat ini, Kumar berada di rumah sakit untuk menemui Sakti dan menanyakan terkait perang antara geng yang terus terjadi. Kedatangan Kumar ke sana juga bertujuan mengintimidasi Sakti agar membantu pihak kepolisian dalam menangkap para penjahat yang ada di pemerintahan. நான் தேடுற கிரிமினல்ஸ் வெளியே மட்டும் இல்ல, சர்க்கார் உள்ளேயும் இருக்காங்க. Tak lama setelah kepergian Kumar, Amaran tiba di rumah sakit untuk melihat kondisi Sakti saat ini. Yang di sana, Amaran dibuat sakit hati oleh Sakti yang mencurigainya. Namun meski begitu, Amaran sempat merasa gugup ketika menjelaskan alasannya kepada Sakti karena ia tak ingin Sakti mengetahui jika Mangai mengalami keguguran.
terkait kecurigaan Sakti terhadap Amaran diketahui oleh Patros yang memprovokasi Amaran dengan mengatakan jika kecurigaan itu lebih sulit dihilangkan. Apalagi ketika Sakti sangat ketakutan jika semua bisnisnya dipegang Amaran berteman baik dengan para polisi, di mana Patros sendiri berniat untuk merebut seluruh bisnis milik Sakti. പവർ നമ്മ വീട് തേടി വരാതെ നാം അത് കയ്യിലെടുത്തുക്കണം. Singkat cerita, ketika Sakti baru saja keluar dari rumah sakit, ia mengajak Amaran pulang bersamanya. Namun di tengah perjalanan, Sakti membahas kecurigaannya terhadap Amaran meski Sakti sudah menganggap Amaran sebagai anaknya sendiri. Dan hal itu membuat Amaran sedih dan langsung meninggalkannya begitu saja. Mengetahui Amaran sedang galau, Manikam memanfaatkan keadaan tersebut untuk memprovokasi Amaran agar membenci Sakti, di mana ia mengajak Amaran pergi jalan-jalan sekaligus mengatakan jika orang yang telah membunuh ayah Amaran adalah Sakti, orang yang mengurus Amaran sejak kecil. உங்க அப்பாவை யாரு சுட்டு கொண்டாங்கன்னு தெரியுமா? வெளியே நிக்கிறது போலீஸ்ல பேப்பர் காரணம் நான் தான் சின்னவர்கிட்ட கன் எடுத்து ஒரே ஷாட். Malam harinya Amaran kembali ke rusun tempat terakhir kali ia bertemu dengan sang ayah, yang di sana Amaran sempat meratapi kejadian kelam masa lalu ketika melihat secara langsung kematian ayahnya sendiri dan adiknya yang sampai saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Sementara itu, Sakti meminta izin pergi ke Nepal untuk perjalanan bisnis dan berjanji akan pulang dengan selamat, meski hal itu sempat ditolak oleh Jeva karena memiliki firasat buruk mengenai penerbangan tersebut. வந்து 4 வட்டியோட மிச்சத்தை வாங்கிக்கிறேன். வந்து வாங்கிக்கங்க. Setibanya di negara Nepal, Sakti dibawa ke salah satu pegunungan salju oleh Manikam dan yang lainnya. Namun di tengah perjalanan, si supir yang bernama Kalua menghentikan mobilnya dengan alasan ingin buang air kecil. Namun tanpa Sakti sadari, rupanya Manikam berniat menghabisi Sakti saat itu juga sehingga Sakti sendiri sempat memberikan perlawanan terhadap anak buahnya, namun ketika ia melihat Amaran berada di sana dan berniat menghabisinya, ia seakan tak percaya dengan Amaran yang tega mengkhianatinya dan kabar mengenai kematian Sakti membuat seluruh anak buahnya bertanya terkait kematian saksi yang mendadak. Di mana Amaran yang mendengar hal itu pun langsung menjelaskan jika dirinya adalah orang yang telah menghabisi Sakti. Sakti sendiri rupanya masih hidup setelah ditendang oleh Amaran, di mana saat ini ia berusaha keluar dari gurun salju yang bisa saja membuatnya mati membeku. Bahkan Sakti juga berusaha mengobati luka yang didapatkannya. Setelah perjalanan panjang, Sakti akhirnya dapat menemukan salah satu desa tepat di tengah gunung salju. Tapi di sana ia sempat mendapat kesulitan ketika badai salju menghantamnya. Beruntung ada salah seorang biksu yang berhasil menyelamatkan nyawanya. Dua tahun berlalu, Sakti yang sudah sembuh dari luka yang didapat berniat kembali ke India untuk bertemu dengan Jeva dan Mangai sekaligus membalas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Manikam CS terhadapnya. 2 வருஷத்துல என்ன தன்னம்பிக்கை உள்ளவனா தற்காப்பு கலை தெரிஞ்சவனா மாத்திட்டாங்க. Kabar kembalinya Sakti langsung membuat seluruh mantan anak buah Sakti ketar-ketir, apalagi Kalua yang merasa bersalah karena telah bersekongkol dengan Manikam, termasuk Manikam sendiri yang terdiam ketika mendengar saudaranya masih hidup.
Sementara itu, Anburaj mendapat kabar mengenai dirinya yang dianggap telah meninggal oleh sebagian masyarakat meskipun dirinya masih dalam keadaan sehat walafiat, di mana Anburaj sendiri langsung menghampiri orang-orang yang berkumpul di depan rumahnya dan pergi begitu saja. Umar sendiri sudah mengetahui terkait Sakti yang masih hidup, di mana saat ini ia pergi ke salah satu gerbong kereta untuk menangkap salah satu mantan anak buah Sakti demi menanyakan mengenai kebenaran Sakti yang masih hidup. Setibanya di landasan pacu, tanpa Anburaj sadari, rupanya Sakti sudah berada di sana, yang ketika Anburaj hendak akan melepas landas, ia diserang oleh Sakti yang ingin membalaskan dendam terhadapnya dan melihat Sakti yang dengan brutalnya menghabisi Anburaj membuat Kalua ketar-ketir dan pasrah dengan nasibnya saat ini. Namun meski begitu, Sakti memaafkan Kalua dan malah menanyakan terkait keberadaan Jeva saat ini, di mana Kalua menjelaskan jika kondisi Jeva sangat memprihatinkan dan dirawat oleh Sivaguru. Sivaguru, பாதுகாப்புல இருக்காங்க. Merasa panik setelah mengetahui jika Sakti masih hidup, Manikam langsung menghampiri Amaran dan meminta Amaran agar segera menghabisi Sakti sebelum berhasil menemukan mereka, karena Manikam menganggap jika Sakti pasti mengetahui posisinya saat ini. Malam harinya Sakti diantar oleh Kalua ke salah satu stasiun untuk menemui Patros, tapi di sana Sakti mengetahui jika banyak orang yang sedang membuntutinya, sehingga ia meminta Kalua agar kembali ke dalam mobil dan menghitung jumlah orang yang membuntuti mereka. அப்படியே வண்டி எடுத்துட்டு ஒரு ரவுண்டு போய் 15 நிமிஷம் கழிச்சு வா, உண்டி நீ இப்போ Light போடு. Sementara itu, Sakti juga menyadari banyak sekali orang di stasiun itu yang dikirim untuk menghabisinya, sehingga setelah menghabisi orang-orang itu, Sakti kini harus melawan Patros yang membuatnya sedikit kewalahan. Namun meski begitu, Sakti akhirnya dapat menghabisi Patros dan keesokan harinya, Sakti pergi ke rumah Sivaguru untuk melihat kondisi Jeva dan Mangai. Yang sesampainya di sana, Sakti mendengar terkait kondisi Jeva yang mengalami amnesia setelah melakukan operasi, di mana Sakti menanyakan keberadaan Jeva saat ini kepada Mangai agar ia dapat bertemu dengan istrinya. சர்ஜரிக்கு அப்புறம் யாரையுமே ஞாபகம் இல்லை. எங்க இருக்காவா? Benar saja, Jeva sudah tak mengingat apa-apa bahkan pada Sakti sendiri, di mana hal itu membuat Sakti merasa sedih dan ingin segera balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Manikam dan Amaran. யார் நீங்க? Demi menuntaskan misi balas dendamnya, Sakti lebih dulu menemui ART yang pernah bekerja di rumah Indrani, di mana Sakti mengetahui jika saat ini Indrani tinggal bersama Amaran, dan setelah mengetahui hal tersebut, Sakti berniat pergi ke rumah Amaran, tetapi rupanya Sakti dibawa oleh Kumar untuk diinterogasi, yang di sana Kumar menginginkan semua anggota yang terlibat dalam bisnis Sakti termasuk para pejabat yang korup agar Sakti memberikan nomor rekening beserta catatan kriminal mereka. Kumar sendiri berniat memberi Sakti penawaran agar Sakti dapat membantunya dalam menuntaskan kasus para koruptor ini. இவங்க எல்லாரோட பேரும் கணக்கும் rekordsum வேணும். Singkat cerita, tepat di hari kematian Sadanan, Deva dihubungi sang ibu yang memintanya untuk membalas dendam kematian sang adik yang telah dibunuh Amaran. Deva yang mendengar hal itu pun lantas berniat melakukan misi balas dendam saat itu juga dan menanyakan keberadaan Sakti kepada mertuanya yang merupakan seorang anggota polisi.
Di sisi lain, Manikam dibuat ketar-ketir ketika Sakti kembali menelponnya dan langsung memperhatikan sekeliling kasino. Yang hal itu membuat Manikam langsung bergegas pulang dan memberitahukan kepada Amaran. Namun tepat di tengah perjalanan, Sakti yang menyusup ke dalam mobil Manikam langsung menodongkan sebilah pisau dan berniat menghabisi Manikam saat itu juga. Keesokan harinya, Amaran mendapati jika di dalam bagasi mobilnya terdapat Kalua. Amaran sendiri sempat menanyakan terkait keberadaan Sakti dan keadaan Manikam. Namun karena Kalua tak menjawab apa yang ia tanyakan, maka inilah yang Amaran lakukan. Ini yaar Amarana? Setelah menghabisi Kalua, Amaran dihampiri oleh Kumar yang mengetahui jika ia baru saja menghabisi Kalua, di mana Amaran sendiri diminta Kumar memberikan informasi mengenai para politisi korup dan menjanjikan kehidupan baru, sekaligus menghapus semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh Amaran. எங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் சொன்னா அவனுக்கு புது லைஃப் அமைச்சு தர முடியும். இது அமரனோட கேரண்டி. Setibanya di rumah, Amaran meminta Indrani segera mengemasi semua barang-barang mereka karena ia berniat meninggalkan kota tersebut tanpa Amaran ketahui jika Deva mengirimkan beberapa orang untuk meledakkan rumahnya dan Amaran yang berhasil selamat karena lebih dulu meninggalkan rumah langsung kembali untuk melihat kondisi rumah yang telah hancur. Tapi di sana ia melihat keberadaan Sakti dan menganggap jika kejadian itu merupakan ulah dari Sakti. Yang tak lama, Amaran dibawa oleh anak buah Depa menuju ke suatu tempat. Kumar sendiri pergi ke rumah Amaran setelah mendapat laporan dari beberapa warga yang di sana ia menyelamatkan Sakti dari reruntuhan rumah dan membawanya pergi dari sana agar ia segera mendapatkan perawatan. Rupanya Kumar membawa Sakti ke rumahnya dan meminta bantuan kepada sang mantan istri yang merupakan seorang dokter agar segera mengobati luka yang didapat Sakti. Yang di sana Kumar menjelaskan alasannya membawa Sakti ke sana karena mengetahui jika Sakti menjadi incaran semua musuh yang ada di kota ini. Kam. Hippocratic uriti murino nerke. Ketika Sakti sedang mendapatkan perawatan, ia mendengar penjelasan dari Bu Dokter mengenai Kumar yang merupakan anak dari mantan inspektur polisi yang dulu pernah mencoba menangkapnya pada saat insiden 20 tahun lalu. Bahkan Sakti juga mendengar terkait masa lalu Bu Dokter yang ditemukan dalam baku tembak polisi dan dirawat oleh ayah Kumar. Mendengar hal itu, Sakti langsung bertanya mengenai Bu Dokter yang dulu bernama Chandra, sekaligus mengatakan terkait Amaran yang merupakan saudaranya, yang hal itu membuat Bu Dokter merasa sedih dan menanyakan keberadaan Amaran saat ini. Belum selesai menjelaskan, Sakti mendengar ada beberapa orang yang berusaha masuk rumah Kumar, di mana hal itu membuat Sakti langsung menyembunyikan Bu Dokter untuk menyelamatkannya. Sementara ia akan menghadapi orang-orang itu dan menghabisi mereka semua sehingga Amaran sendiri dibawa oleh anak buah Depa ke tempat adiknya dihabisi, yang di sana Amaran mendapat ancaman dari Deva mengenai dirinya dan Sakti yang tak akan selamat. Namun meski begitu, Amaran tak sedikit pun memperhatikan raut kepanikan di wajahnya dan setelah berhasil mengalahkan semua musuh, Sakti mengajak Chandra untuk pergi ke tempat kematian sang ayah untuk bertemu dengan Amaran dan memintanya memberitahu hal tersebut kepada Kumar, di mana Sakti sendiri menghubungi Amaran untuk pergi ke tempat dulu Amaran sering mengantarkan koran.
Setibanya di lokasi, Amaran langsung menyusuri tempat tersebut demi bertemu dengan Sakti. Yang ketika Amaran bertemu dengan Sakti, ia mengatakan jika Sakti adalah orang yang telah membunuh ayahnya sehingga இழக்கிறத பத்தி என்கிட்ட பேச di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Sakti sempat mendapat kesulitan ketika ia kehilangan jejak dari Amaran yang tak lama. Setelah pertarungan yang cukup panjang, Sakti mendengar jika Manikam telah memprovokasi Amaran dengan mengatakan jika orang yang telah membunuh ayahnya adalah Sakti itu sendiri. Sakti yang mendengar hal itu lantas menjelaskan jika dirinya bukanlah orang yang membunuh ayah Amaran. மாணிக்க மட்டுமா எல்லாரும் தான் சொன்னாங்க. இல்லடா முட்டா போய் பங்கோட. நீங்க தானே Tak lama, mereka dihampiri oleh Chandra yang datang bersama Kumar. Yang di sana, Sakti mengatakan jika dirinya telah memenuhi janji yang dulu pernah ia katakan kepada Amaran. Di mana hal itu membuat Amaran merasa sedih karena ini pertama kalinya ia bertemu lagi dengan Chandra, tetapi setelah penantian panjang, akhirnya Amaran berhasil bertemu dengan Chandra, adik kecilnya dulu. Namun naas, Amaran harus tewas di hadapan Chandra setelah kehabisan darah karena terkena tembakan dari Depa dan குட்டி beberapa bulan setelah kematian Amaran, Sakti kini hidup dengan tenang menjadi seorang petani setelah meninggalkan dunia kejahatan. Meski Jeva sendiri masih tak mengingat kenangan masa lalu mereka, tapi Sakti merasa senang karena sekarang ia bisa tinggal bersama keluarganya. Tamat ending yang sangat membagongkan.